kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat. Dipersilakan Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusihrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah. Kerana mengurniakan kita rahmat dan nikmat hidup dan juga penghidupan. Maka dapatlah kita bertemu bersua muka pada majlis ilmu malam ini. Salam selawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala juga. Pada malam ini kita teruskan kepada kelas pengajian kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah pada muka surat 198 pada firman Allah yang keempat yang tajuknya yakni peristiwa hari kiamat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulakan, suka saya nak mengemukakan satu pertanyaan. Apa tanda atau bukti kita percaya pada hari kiamat ataupun akhirat? Apa tanda dia? Apa bukti dia? Bahawasanya aku percaya wujudnya, adanya, berlakunya hari kiamat ataupun hari akhirat. Itu persoalan. Apa tanda? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang bermaksud apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedasat-dasatnya. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Jadi apabila Allah Ta'ala kata, maka betul benarlah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya yang boleh mengegarkan bumi ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itulah kepercayaan keyakinan kita. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak termampu nak mengegarkan bumi ini. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Jadi kalau isinya dah terkeluar, isi bumi terkeluar, tentulah lahirnya ke permukaan bumi, tentulah juga hancur. Barulah isi bumi terkeluar, hancur. Dan berkatalah manusia, berkatalah kita semua, dengan perasaan gerun. Itu yang persoalan tadi, yang sebelum kita tadi kata perasaan gerun. Apa yang sudah terjadi kepada bumi? Jadi masa itu kita tu dalam ayat Al-Quran nanti yang lain, ketika itu kita berasa hairan. Berasa hairan. Ya, apa terjadinya pada bumi ni? Ya. Pada hari itu, bumi pun menceritakan kabar beritanya. Ketika itu bumi itu berkata, bercakap. Buktinya lagi, kalau kita besok nak mati, bersedialah. Sebelum masuk kubur, bumi akan bercakap. Muka yang sepaling aku suka di atas aku, kamulah. Persilakanlah masuk. Kau tunggulah layananku. Maknanya bumi dah bercakap dah. Kedua, muka yang sepaling aku benci dahulu adalah muka kamu. Nyah engkau daripada aku. Keluar. Betul benar berlaku peristiwa ini. Mayat dah dimasukkan ke dalam kubur, melambung balik itu keluar ke atas. Seolah-olah ada satu power pula. Power keluar. Itu kenyataan tu berlaku, Tuan Guru dia cerita dulu, di Indonesia berlaku sekali, dan juga yang baru ni, apakah baru ni, dulu diceritakan juga. Ya, di Tanah Melaya ni berlaku, tapi tempat saya tahu Tuan Guru ada cerita perkara tersebut. Keluar. Kemudian dimasukkan semula. Bumi bercakap. Apa dia kata? Oleh kerana kamu, dia kata, nak masuk juga ke dalam ke tempat aku, maka kau tunggulah layanan aku. Itu bumi bercakap. Bukan malaikat-malaikat, bumi itu dah bercakap. Dulu di atas aku, kamu tertawa terbahak-bahak. Sekarang kamu akan menangis tersedu-sedu. Ya, ambil perhatian. Ambil daripada penghayatan. Maknanya jangan ketawa terbahak-bahak terlalu suka. Dulu kamu di atas aku menghinjak-hinjak. Dia kata melompat-lompat. Ada pula tarian apa nama tu? Tarian pocok, apa kepada Allah semua tu. Dulu kamu, dia kata, menghinjak-hinjak dah tu. Dan sekarang kamu tunggulah. Akan ku patah-patahkan tulang rusuk kamu. Nabi tunjuk dengan jari dia. Jadi di sini pun begitu juga. Jadi pada hari itu bumi pun menceritakan bahawa Tuhanmu, Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah. Telah memerintahnya. Merintah siapa? Itu kepada bumi. Allah Ta'ala perintah kepada bumi. Berlaku demikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak. Satu, bumi dah hancur. Yang keduanya pula pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing. Manusia. Penat kata umum lah, semua lah. Ya. Apa tujuannya? Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan.
amal-amal mereka. Untuk diperlihatkan kepada mereka itu tentang balasan amalan-amalan mereka. Maknanya di itu akhirat kelak, dia kata kita tu dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua tu, maknanya kata bangun, maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah saja. Berbuat kebajikan sebesar zarah. Pendek kata, sebelum kita berjumpa pada malam ni dalam majlis ilmu, dia pun ada telefon dengan kawan-kawan sahabat walaupun kecil. Malam ni kita ada majlis ilmu. Ya, ganti majlis ilmu pada Rabu malam Khamis. Jadi kita buat pada hari Ahad malam Isnin. Kita beritahu kawan. Jadi maknanya itu pun akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisap. Ya, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Jadi menurut daripada alim ulama bahawa kita ni besok macam wayang gambar. Macam wayang gambar. Itu pasal kita nak berhati-hati. Kalau wayang gambar, maknanya kita ni berlakon. Berlakon. Jadi hidup ni dan penghidupan kita berlakon. Jadi berlakon ni di dalam penghidupan kita, di dalam berumah tangga, bermasyarakat dan juga bernegara dan sebagainya. Macam wayang gambar. Jadi kalau dah berlakon, skripnya mana? Skripnya ialah Al-Quran. Itu skrip dia. Tetapi kita takkan faham tentang Al-Quran. Siapakah pengarahnya? Nabi Muhammad SAW, iaitu hadisnya. Menterjemahkan akan Al-Quran, kamu nak buat begini, begini, begini. Kemudian dalam kita berlakon, maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar 2 malaikat, kiraman dan katibin. Tujuannya apa? Nak memilih pelakon terbaik. Pelakon baik dah, yang terbaiknya. Dan pelakon yang tak baik. Lengkap dah, lengkap. Maknanya kita percaya yakin perkara-perkara akan berlaku. Kemudian setelah dihantarnya untuk nak menulis siapa pelakon terbaik, pada hari akhirat akan menerima balasan. Siapa yang mendapat pelakon terbaik, dapatlah Oscar, anugerah pelakon terbaik, iaitu surga Allah SWT. Lengkap. Itulah duniawi. Itulah pegangan kita. Baik. Maka sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihat dalam suratan amalnya. Kalau buat pula perkara yang tak baik, sebesar zarah, akan diperlihatkan amalan dia yang tidak baik. Jadi apa pengajaran yang kita dapat dalam ayat Al-Quran tersebut? Yang pertama, keyakinan. Kepercayaan kita kepada Allah SWT, iaitu benarnya akan berlaku hari kiamat. Benar akan berlaku. Sebab apa? Nak menunggu kepada hari pembalasan. Hari pembalasan. Buktinya kematian. Semua orang akan mati. Pindah. Yang pindah tu roh kita. Jasad ni akan hancur. Alam ni akan hancur. Pindah ke alam barzah. Alam barzah. Alam barzah ini kita menunggu untuk pada hari kiamat. Maknanya kata benda ni akan semua hancur. Barulah kembali kepada hari kiamat. Baik. Soalan saya tadi, apakah tanda atau bukti kita percaya pada hari kiamat ataupun akhirat? Jawab. Setiap amal kebajikan yang kita buat, adalah untuk persediaan hari akhirat. Adalah untuk persediaan pada hari akhirat. Setiap amal kebajikan yang kita buat. Contoh. Ketika kita nak mendirikan solat, maka kita ingat kepada hari akhirat. Ingat kepada hari akhirat. Bahawasanya aku berdiri bersolat ini adalah untuk kembali kepada hari akhirat. Maknanya orang yang seperti ini, dia beriman kepada hari akhirat. Dia percaya kepada hari akhirat. Itu yang dikatakan setiap amal kebajikannya. Dia ingat pada hari akhirat. Ya, itu amalan. Baik. Nama-nama hari kiamat.
Jadi maknanya, hakikatnya, benarlah berlaku hari kiamat ini. Benarlah berlaku Allah Ta'ala jadikan satu dunia yang baru. Satu dunia yang baru. Dunia apa? Akhirat. Mana kata akhirat ni adalah tempat hari pembalasan. Tempat hari pembalasan. Jadi seperti mana yang saya telah jelaskan, pembalasan itu adalah pembalasan yang memberi kebahagiaan kepada kita. Bukan banyak kata kita mengecilkan kita punya faham tu, bahawasanya apabila dikatakan surga, bukanlah maknanya surga itu seperti mana yang kita faham kecil-kecil seperti itu. Apa tu ada nama-nama surga Firdaus ke itu semua, tetapi surga itu amat luas. Amat luas. Sebab itu katakan pembalasan tersebut. Ialah kalau sekali kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Allah Ta'ala gantikan dengan sepohon pokok kurma. Pokok kurma tu pokok kurma yang tak terfikir oleh kita. Tetapi bolehlah kita mengambil iktibar seperti pokok kurma yang kita nampak sekarang. Tetapi bukan pokok kurma seperti yang nampak sekarang. Ya, begitulah keadaannya. Ya, baik. Apabila merujuk kepada isi Al-Quran, apabila kita merujuk kepada isi Al-Quran, apa sebab kita nak rujuk isi Al-Quran? Sebab kita nakkan tahqiqnya, nak kebenarannya. Sebab Al-Quran saja yang dapat memberi kebenaran. Ya, dia kata, dan meneliti. Menelitinya apa? Kita mengenal, mengetahui, ingin tahu. Maknanya kita orang yang meneliti ni orang yang ingin tahu dengan sepenuh-penuh penelitian. Makna perkataan berganda dengan dia kata sepenuh-penuh penelitian. Bukan makna lebih-lebih kurang, tak ada. Tetapi dengan sepenuh-penuh hati. Ya, penelitian. Akan bertemu dan berjumpa nama-nama hari kiamat itu. Maknanya nama-nama itu kita dah nampak dah yang lepas-lepas pun. Nama-nama hari kiamat itu. Bukan hanya satu nama sahaja. Bukan atas satu nama sahaja. Tetapi terdapat beberapa nama di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran. Dan setiap nama itu memberi pengertian yang menunjukkan. Setiap nama-nama itu akan memberi pengertian dan menunjukkan akan berlakunya beberapa peristiwa. Maknanya kata satu-satu nama itu dia akan memberi pengertian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Yauman hisab, yauman mizan, mana hari penghisapan, hari timbangan dan begitulah. Ya. Yang kesemuanya merupakan kesukaran. Yang kesemuanya merupakan kesukaran. Dan kesengsaraan. Ya Allah. Yang merupakan kesengsaraan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman-firman Allah Ta'ala yang lalu. Ya, maknanya tiap-tiap yang berlakunya itu ada nama-namanya. Dan setiap nama-nama tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Bentuk-bentuk kesengsaraan dan sebagainya. Saya nak mengambil pendekatan beginilah. Kita hidup di dunia ni, sebelum kita nak mati tu, asbab mati bermacam-macam. Ada orang mati syahid dalam perang-perang syahid. Ya, dulu-dulu dah tak ada dah. Ya. Ada pula sekarang orang katakan mati dalam sebabkan insiden, kemalangan, hancur semua sekali. Ada yang mati dalam katakan itu sakit kanser. Ada mati dikatakan sakit TB, sakit itu bermacam-macam. Ya. Nama-nama tersebut menyebabkan kematian tersebut. Itu yang kita nampak. Maknanya kata yang menyebabkan kita ni mati, masuk, hancur dunia, anggota tubuh badan. Itu dikatakan. Jadi tinggallah alam kubur tersebut. Baik. Itu yang telah dinyatakan dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu.
Nama-nama hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran ialah hari kebangkitan. Itu yang pertama. Hari kebangkitan. Yang dikatakan Yaumal Ba'ts. Mana hari kebangkitan. Dalilnya firman Allah SWT itu yang saya katakan tadi. Skripnya Al-Quran. Yang menjelaskannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya? Maknanya kita tahulah sekarang ni. Apa yang kita tahu, yang kita faham, bahawasanya Rasulullah SAW itu yang menjelaskannya. Hari kebangkitan. Itu bahawa ada sunnah-sunnah apa hari kebangkitan. Dikatakan ya. Hari kebangkitan, Yaumal Ba'ts. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labitum bi fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fahadza yaumul ba'si walakinnakum kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, dan berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman. Mana orang-orang alim ulama. Ya, berkata. Siapa cakap? Allah Ta'ala cakap. Jadi Nabi cakap apa? Ulama suratul Anbiya. Ya. Demi sesungguhnya kamu telah tinggal. Demi sesungguhnya kamu telah tinggal. Menurut yang terkandung dalam kitab Allah. Sampai ke hari kebangkitan. Maksudnya tinggal mana? Tinggal dalam kubur tu. Jadi tinggal dalam kubur ni, ada yang merasa tu sekejap sangat. Ada yang merasa tu sangat lama sangat. Di dalam kubur tu telah ditunjukkan tentang hari-hari Yaumal Azab, hari pengazaban. Ya, dah ditunjukkan katakan hari kebahagiaan. Dinampak dah surga, nampak dah neraka. Ya, kalau dikatakan di dunia ini dia melakukan maksiat, maka ditunjukkanlah maksiat tersebut. Neraka yang ke tingkat yang keberapa dah. Maknanya api itu dah macam seolah-olah memanggil dia. Bayangkan kalau kita tu tidur, dia katakan macam mana keadaan tidur tu, di keadaan di dalam, bukan azab kubur, bukan azab apa, tapi dah nampak neraka tu telah memanggil-manggil. Ya, memanggil-manggil tempat azab tersebut. Itu yang kita nak insafkan diri. Kalau dikatakan bahagia tu pula, dah nampak tingkat surga yang keberapa kita dah. Dah nampak kedudukan tersebut. Itu dikatakan tentang perhiasan-perhiasan tersebut, yang kata kita tu dah leka. Itu katakan nak tunggu tiupan sangkakala tu sekejap sangat rasa. Tapi bagi orang yang dikata dikatakan azab tu tadi, dalam tidur dia, itulah dikatakan terlalu lama sangat. Bilalah ni nak azab. Jadi pada hari kebangkitan, maknanya dalam kubur nak hari kebangkitan, hari kiamat, maka inilah hari kebangkitan yang dijanjikan. Maka hari inilah maka berlaku, betul lah tetap hari kebangkitan. Akan tetapi kamu dahulu lagi tidak mahu mengetahui akan kebenarannya. Apa pengajaran yang kita dapat sini? Iaitu dikatakan kita ni tak mahu menyesal dahulu. Kalau menyesal dahulu berpendapatan. Kalau menyesal kemudian, banyak kata, barulah katakan tidak berguna. Itu ayat Al-Quran tu mengajar kita, mengingatkan kita bahawa aku yakin dan percaya. Bukan sekadar lafaz. Bukan sekadar daripada hati kita. Tetapi dengan fail dan kelakuan kita. Akhlak kita menunjukkan akhlak. Bahawasanya akhlak akhirat. Itu yang saya katakan tadi. Setiap amal kebajikan yang kita buat, kita untuk pada hari akhirat. Itu tanda orang percaya pada hari kebangkitan. Percaya pada hari akhirat. Percaya pada hari pembalasan. Jadi setiap tingkah laku gelak itu perbuatan dia. Ingat. Dia memandang pada diri dia. Suka mengumpat kah, suka mengeji kah, suka menghina kah, itu sifat-sifat mazmumah. Jadi kalau adalah perkara-perkara tersebut, kadang-kadang perkara tersebut kita tak lafazkan, tetapi dalam hati juga merosakkan hati.
Kadang-kadang kita menghina orang di dalam hati. Ya, itu merosakkan hati kita. Tapi kalau dah terlapas di luar, itu dikatakan umpama macam perut bumi. Isi perut keluar mulut menghina orang. Itu dengan perbuatan. Itu yang dikatakan buruknya sangat. Apatah lagi tentang kepercayaan dan keyakinan. Jadi apa gunanya ni semua? Itu yang kita nak betul-betul menghayati perkara tersebut. Tentang hidup dan penghidupan kita ni. Untuk hari akhirat. Barulah kita mengatakan benarnya berlaku. Itu pasal aku kuat beramal dan beribadat. Untuk Allah. Untuk bersedia pada hari kebangkitan. Itu pada yang pertama. Ayat yang kedua. Sa'ah. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Telah hampir sa'ah, iaitu kedatangan hari kiamat. Telah hampir datang pada hari kiamat. Dan terbelahlah bulan. Terbelahlah bulan. Apa pengajaran ayat ni? Bukan sekadar nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah SWT, dia menjadikan bulan, boleh dia membelahkan bulan dan sebagainya. Pengajarannya apa? Yang pertama memang betul lah berlaku tu. Belahnya bulan ketika itu, kita di dalam keadaan gelap gulita. Bukan ada dikatakan gelap tu boleh lagi nampak nak berjalan. Tak ada. Gelap gelita, gelap segelap. Pasal bulan habis. Ya, itu yang kita tu ketika itu, apa yang menerangi kita ketika itu? Melainkan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Allah, cahaya Allah, baru dikatakan dapat terang. Itu yang kita duk belajar tentang keyakinan itu akidah. Kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan firman Allah Taala lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang bermaksud, sesungguhnya gempa pada pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Memanglah pun yang amat besar. Sungguh besar. Pasal yang hancur ni bumi. Yang hancur ni langit. Ya tak? Memanglah besar. Siapa yang menghancurkan bumi dan langit? Tentu yang maha kuasa. Kalau kocik macam kita ni juga, kita yang hancur. Maknanya, kita lihat apa maksud di semua? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pun, itu pasal Tauhid mengajar kita. Tauhid mengajar kita. Izin Allah Ta'ala lah maka dapat aku duduk dalam majlis ilmu ni. Taufik hidayat Allah Ta'ala lah maka dapat aku duduk pada majlis ilmu ini. Apa maksud dia? Tak ada daya dan upaya aku untuk nak berbuat baik, untuk nak menghalang keburukan, melainkan daya upaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikatnya apa? Allah Ta'ala lah yang mengadakan dan mentiadakan. Allah Ta'ala yang mengadakan alam ini. Kemudian dia yang mentiadakannya. Itu pasalnya yang dikatakan perkara yang amat besar pun hancur. Ya, itu kata surah Al-Hajj. Hari akhirat. Yaumul akhirat. Hari akhirat. Yaumul akhirat. Jadi maknanya sekarang ni, kita ni berbicara tentang hari akhirat, hari kiamat. Pasti hati dan perasaan tu, kita itu pertama beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Itu pasal sekarang ni aku ingin tahu, percaya dah, aku ingin tahu apa yang berlaku pada hari kiamat. Bukan aku tak percaya, aku dah percaya dah. Cuma apa yang berlaku dan bagaimana jalan atau caranya aku nak menghadapi pada hari akhirat tersebut. Rasulullah SAW
Dia percaya kepada hari akhirat. Ya, dia dah tahu apa yang berlaku pada hari akhirat. Orang yang paling sibuk. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang, adakah kita sibuk sekarang ni untuk nak bersedia menghadapi pada hari akhirat, untuk akhirat? Itu yang saya katakan tadi, setiap amal kebajikan yang kita buat, maka kita buat untuk menghadapi hari akhirat. Hakikatnya kepada Allah. Jadi setiap amal kebajikan yang kita buat. Jadi kita itu mengambil peduli tentang hari akhirat. Kita tidak mempedulikan tentang duniawi. Meskipun aku dapat duniawi, kemegahan duniawi, tetapi kemegahan tersebut adalah kemegahan di akhirat. Hakikatnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam surah Al-Alaq. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Ya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Apa dia? Tak ingat pada hari akhirat tu. Tak ingat pada hari akhirat tu. Kadang-kadang melakukan amal kebajikan tetapi tak ingat pada hari kesudahan. Orang yang melakukan amal kebajikan, dia ingat kepada hari kesudahan dia. Jadi maknanya, dia ingat tu bahawa setiap amal kebajikannya, dia tahu akan dihisap besok pada hari kesudahan. Itu dikatakan. Ya. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia. Lupa akhirat, kita mengutamakan tentang duniawi. Mengutamakan tentang duniawi. Apa dikatakan di sini? Kemasyhuran duniawi. Kemasyhuran duniawi apa? Pendek kata, minta dipuji orang. Minta disebut nama-nama kita ke tempat lain. Itu kemasyhuran lah tu. Bermegah dengan apa yang kita perbuat. Maknanya, kita dah mengambil balasan di akhirat. Orang yang dah mengambil balasan di akhirat, orang yang tak masuk ke dalam yaumal hisab, tak masuk ke dalam yaumal mizan. Habis dia masuk mana? Terus masuk ke neraka. Seulang balik, orang yang mengambil balasan di akhirat, orang mengambil balasan di dunia, dia mendapat balasan terus masuk neraka. Dia ada 3 golongan. Hadis sahih. Jadi kita tu berasa risau. Berbuat amal kebajikan tetapi untuk duniawi, untuk kemegahan, untuk kemasyhuran nama. Ya, maknanya kita mengambil walaupun sebesar zarah. Jadi apakah hakikat sebenar? Yang kita perbuat adalah untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Allah Ta'ala yang taufik hidayatkan aku boleh berbuat amal kebajikan. Jadi mereka kata bukan ada selain daripada Allah Ta'ala. Dia, tu pasal aku berbuat. Aku buat ni pun atas taufik hidayat dia. Jadi dengan taufik hidayat dia lah aku berbuat kerana dia. Barulah betul. Barulah tepat. Ya. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan duniawi. Kalau tak bekerja, tak makan anak bini aku. Tanpa hakikat. Betul lah. Betul lah. Tapi kalau amal perbuatan dia itu memberi bekas, inilah jawapannya. Di akhirat kelak. Adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan di akhirat, di hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Penghidupan di hari akhirat adalah lebih baik, lebih bagus. Kebaikan di dunia ini adalah sementara saja. Yang kekalnya di akhirat. Yang kekalnya di akhirat.
Itu yang dimaksud pada ayat ni tadi, yang kekal di akhirat, bukan dikatakan di dunia ini. Ya, contoh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu berjanji, setiap kali kamu berdoa, tetap Allah Taala akan balas apa yang kamu minta, yang kamu pohon. Ya, tak payahlah baca ayat-ayat Al-Quran ya, tapi ambil faham yang paling tepat. Ya, apa yang kita minta. Tetapi kita minta kaya. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita miskin juga? Cuba kita bayangkan. Kenapa? Itu sebabnya apabila kita tu dibagi miskin juga, umpamalah seorang anak, dia nak minta kat siapa? Nak bergantung kat siapa? Nak mengharap pada apa? Tentu kepada ibu bapa dia. Maka dia memintalah kepada ayah dia, dia nak mandi lombong. Jadi seorang ayah tentu akan meneliti. Mandi dekat lombong, pasti maknanya memudaratkan kepada anak. Kemudian bagaimana yang dikatakan dia jadi nak ganti permohonan anak tadi. Dengan apa? Dia bawa anak dia pergi mandi kolam ataupun pergi mandi air laut. Maka dia pergilah bawa anak dia tidur kat hotel, esok pergilah mandi dia dekat kolam. Yang lebih baik daripada mandi lombong. Itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala juga, maknanya dia akan bagi ganti kita yang lain. Perkenankan tetap diperkenan. Itu namanya sifat Allah Ta'ala yang sifat pemurah. Kita yakin balasan tersebut. Tetap. Tetapi ada lagi pula. Jika tidak juga diberinya pada dunia ini, pada segi balasan tersebut, maka dibaginya kita kekayaan besok di dalam surga akhirat. Itulah dikatakan, mereka kata ditangguhkannya di akhirat. Kalau dibaginya dunia ini, dibaginya kita kaya, secara langsung kita menjadi sombong. Jadi macam Namrud. Lupa kepada Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda kekayaan. Bukan dia tu, bukan berkata lupa kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan harta tu, dia dah menjadi lalai. Itu sebab Allah Ta'ala tak bagi dia kaya. Begitu juga tentang ibu bapa. Apa sebab dia tak bagi dia suruh mandi lombong? Kalau mandi lombong, jawapannya adalah mudarat. Tak ada manfaat. Itu dikatakan. Baik. Yang keduanya, selalulah muhasabah diri kita ni. Siapa? Yang pertama, kita ni adalah makhluk. Makhluk ini adalah bersifat kekurangan. Bersifat lemah. Namanya kita ni dikatakan sifat naqais dalam bab tauhid. Dan Allah Ta'ala itu sifat kamalat, sifat sempurna. Itu yang kita nak faham, sifat sempurna, sifat dia. Ya, jadi kurang pada makhluk. Pada kata apabila dikatakan itu sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selalu muhasabah diri itu. Baik. Itu yang dikatakan itu pada yang ketiga, hari yaumul akhirat. Pada keempat, hari pembalasan. Pada hari pembalasan. Yaumuddin. Firman Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin. Dalam surah mana? Yang kita baca 17 kali satu hari satu malam. Tak termasuklah kita baca solat sunat wuduk kita, solat sunat taubat kita, solat sunat tahajud kita, solat sunat witir kita. Tak termasuk. Solat sunat qabliyatan, ba'diyatan. Yang 17 kali itu. Maliki yaumiddin, yang memerintah pada hari kemudian. Ya, pada hari kemudian, pada hari Allah yang memerintah pada ketika itu. Allah yang menguasai pemerintahan, hari pembalasan. Hari pembalasan. Tak ada satu pun kuasa yang dapat memberi pembalasan kecuali Allah Ta'ala juga yang memberi pembalasan. Ya, itu dinamakan pada hari kiamat, hari pembalasan. Tapi Allah Ta'ala itu adil, seadil-adilnya. Bukan maknanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan dia akan untung baik, untung jahat, teruskan. Tidak. Diperlihatkan kepada kita dahulu.
diperlihatkan kepada kita dulu. Dengan jalan apa? Dikurniakannya suratan amal kita. Kalau dikurniakannya disambut tangan kanan, alhamdulillah. Kalau disambut tangan kiri, na'udzubillah. Itu dah satu jelas. Jelas yang kedua pula, sebelum lagi kita tu masuk hari pembalasan tersebut pada yaumul hisab, mana kata suratan-suratan amal itu kita baca dan orang lain juga akan baca. Dan kalau kita banyak mengumpat orang, jawapannya, ya, amal kebajikan ada pahala. Jadi pahala tersebut kita akan bagi kepada orang tersebut. Jadi kalau dah dibagi-bagi semua, apa yang tinggal kepada kita? Dosa tetap sebanyak itu juga. Nak pergi kepada yaumul hisab, senang sajalah dihisab. Pasal apa? Kita dah bagi semua pahala kepada orang. Dulu banyak mengata orang, banyak mengeji orang, banyak menghina orang dan sebagainya. Dah habis. Tinggal lagi sikit. Apatah lagi masuk yaumul mizan, timbangan. Tentulah berat. Makna kata dosa. Itulah ketika itu, siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat memberi pertolongan? Ya, pertolongan apa? Syafaat. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekurang-kurangnya ikrol, lafaz, mulut. Lafaz, mulut, ikrol. Tetapi kalau dengan perbuatan, kalau dengan tasdik hati, kita buat macam mana dia buat. Kita cakap macam mana dia cakap. Kita pakai semacam mana dia pakai. Jadi kalau perempuan ni apa yang disuruh lah. Pakai, macam ni dia pakai. Itu maknanya kita tu sama juga macam kita berselawat ke atas dia. Inilah umatku, dia kata. Ya, baik. Hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal. Hisablah sekarang. Kita percaya, ya, makna kata, yaumul hisab. Jadi sebelum dihisab, hisab-hisablah diri kita dahulu. Hisab-hisablah diri kita dahulu. Macam mana nak menghisab diri kita ni dulu? Pandang kekurangan kita. Jangan pandang kelebihan kita. Jangan pandang kebaikan kita. Bagaimana caranya, Ustaz? Kalau hari ni tadi, aku solat fardu subuh di mana? Dengan siapa? Zuhur nanti di mana? Asar di mana? Maghrib mana? Isyak di mana? Kemudian aku bekerja. Jadi kalau aku bekerja sekarang ni, aku duduk meja ni. Duduk meja. Jadi kalau kita orang pejabat lah. Kemudian teman aku ini dia. Dan teman aku beginilah akhlak dia. Perangai dia. Dan apa mesti aku nak menghadapi dia. Nak berbuat baik dengan dia macam mana dan sebagainya. Itu hidup. Makan, minum dan sebagainya. Itu dikatakan tadi, kita dah hisap-hisap dulu perkara tersebut. Jangan kita terjerumus ke dalam perkara hal tersebut. Itu dikatakan orang yang sentiasa memandang kekurangan dia. Ya, jangan pandang kebaikan. Aku sembahyang 5 waktu semalam, aku berpuasa, aku berzakat, aku itu semua. Oh, itu benar kata. Sebab itu pun belum tentu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa, Ustaz? Sebab kalau ada di dalamnya unsur-unsur sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Maka yang baik itu akan dibayar kepada yang tidak baik. Jawapannya kosong. Atau pasal buku jadi kosong. Baik. Hari perhitungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu yaumil hisab. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Itu tauhid. Tauhid kita. La ilaha. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tapi kalau sebut tiada Tuhan. Apa maksud dia? Tempat aku nak berlindung. Tempat aku nak bermohon. Tempat aku nak berhajat. Dan apa juga. Baru kata melainkan Allah. Illallah. Melainkan Allah. Jadi Nabi Allah Musa AS berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Berlindung. Makna dalam lafaz niat dia tu, la ilaha. Hati dia kata, tak ada tempat aku berlindung. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Makna tempat aku berlindung melainkan Allah. Tuhanku
dan Tuhan kamu. Tuhanku dan Tuhan kamu. Siapa dia? Allah. Daripada angkara tiap-tiap orang yang sombong takbur. Itu yang saya kata tadi. Angkara itu orang-orang yang sombong dan takbur. Itu yang kita risau. Maksudnya kata syaitan kepala hitam. Hitam apa makna syaitan kepala hitam. Jadi kalau dah tahu syaitan kepala hitam, maknanya kata kita tu nak berkawan dengan dia ada sempadan-sempadannya. Ada batas-batasnya. Sempadan-sempadan batas-batas apa? Itulah akhirat. Itulah akhirat. Yaumal hisab, yaumal mizan. Jadi banyak kata pokakkan telinga. Nak kita tolak, dia kawan. Satu kojo pula, satu itu pula. Nak kita lompang ni kan, setan kepala hitam ni kan, dia manusia. Dia lebih kuat lagi daripada kita. Jadi maknanya kita tu diam, senyum keadaan tersebut. Jadi pada hati, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah taufik dan hidayat pada sahabatku ni, pada kawan aku ini. Itu dia katakan tadi ya. Daripada angkara tiap-tiap orang yang sombong dan takbur. Itu kawan. Kalau kita, ya. Jadi jauhkan perkara tersebut. Pasal benda tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia telah menjelaskan perkara tersebut. Dia bermula daripada mana? Sifat ujub. Dah masuk sifat ujub, baru sifat sama'ah. Sama'ah baru datang riak. Riak baru datang takabur. Ya, datang sampailah kepada 10 sifat. Ke 10 ini adalah sirik khafi. Itu yang kita risau. Dan dia ni pula orang yang berbuat amal kebajikan, tetapi dalam hatinya ada perkara-perkara tersebut. Itu yang kita nak berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berlindung dengan Allah Subhanahu. Nak berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara, dengan jalan. Kita nak kenal dia. Jalan kenal dia adalah melalui ilmu dia. Ilmu dia. Maka kita pakailah ilmu dia. Nak berlindung daripada perbuatan-perbuatan yang keji ni. Ya. Yang tidak beriman kepada hari perhitungan amal, iaitu yaumal hisab. Jadi ada dua bahagian. Satu, orang yang beriman pada hari yaumal hisab. Satu, orang yang tak beriman. Yang tak beriman, yang tak percaya. Orang yang sombong, bongkak dan sebagainya tersebut. Yang kita ni, itu sebab tadi saya katakan berulang kali, kalau apa saja amal kebajikan yang kita buat, pastikan amal kebajikan yang kita buat ni adalah untuk persediaan pada hari yaumal hisab, yaumal mizan dan sebagainya. Iaitu pada hari akhirat. Jadi kalau kita berdiri solat pun, aku ingatlah tentang hari akhirat. Ya, bukan aku ingat dunia. Kalau ingat dunia, itulah kemasyhuran dunia yang kita dapat. Kita bersemayang juga, tapi dapat kemasyhuran dunia. Bukan kemasyhuran akhirat. Tapi kalau kita tu pula dikatakan ingat pada hari akhirat, kalau kita bersolat, kita ingat untuk kemasyhuran hari akhirat. Itu yang jelasnya. Baik. Yang keenam, hari pembukaan bicara atau hari kemenangan, yaumil fath. Firman Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad. Jadi sekarang ni apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dah sampai kepada kita. Sampai. Jadi sampai itu ada sampai. Disambut ataupun tak disambut. Itu persoalannya. Banyak orang dah berceramah sekian-sekian. Ustaz, guru, ulama' dah bagi tahu. Ya, itu disampaikan. Tetapi dia tak sambut. Tak sambut. Dia sambut ni pula, adakah sambut dengan rasa itu redha? Ataupun dengan rasa dikatakan itu tak senang hati ataupun sebagainya. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang kita nak faham sangat. Kebanyakannya memang dah menjadi alim cerita, tahu. Maknanya pasal cerita ni telah diceritakan oleh orang-orang alim. Dia dah dengar, tetapi dia tak sambut. Tak sambut. Maknanya dia tak terima. Maknanya dia tolak.
Itu dikatakan tadi. Katakan wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai. Ya, beritahu bahawa pada hari pembukaan pada hari bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir. Bagi tahu kepada orang kafir, ya, orang kafir, kiranya mereka hendak beriman dan mereka pula tidak akan diberi tempoh berbuat demikian. Dah tutup. Dah tutup pada hari akhirat. Bagi tahu kepada orang-orang kafir. Ya, pandainya dia dah timbul penyesalan pada hari kiamat. Kalau aku tahulah benarnya berlaku ni hari kiamat ni, ya dah, nak kata aku nak beriman balik kepada Allah SWT. Bagi tahu pada orang kafir tu dah terlambat habis. Itulah maksud ayat tu. Dah. Jadi kita ni orang beriman. Ya, bagaimana cara aku nak ingat saja? Itulah di dalam amalan kita. Ingatlah kepada hari akhirat. Ya. Yang ketujuh, hari pertemuan. Yaumut talaq. Firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa fi darajati zul arsi yulqil ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmal talaq. Yawmahum barizun la yukhfa ala Allahi minhum say'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar, yang bermaksud dialah Allah, dialah Allah yang maha tinggi darjat kebesarannya. Pendek kata, tak ada darjat yang lebih tinggi lagi. Tak ada darjat lah lebih tinggi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, darjat ni pula bukanlah bermaksud ada Tuhan lain nak bagi darjat dia tinggi, bukan. Bukanlah bermaksud dia yang membagi darjat dia tinggi, bukan. Cuma dia memberitahu kedudukan dia, kedudukan yang maha tinggi. Yang mempunyai aras, kedudukan, ya, yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya. Aras itu melambangkan keagungan dan kekuasaannya. Jadi yang menjadi salah faham ni, aras itu kalau katakan Allah Ta'ala duduk di aras, itu yang salah. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bina aras dulu, baru dia dapat duduk. Jadi aras dulukah ataupun Allah Ta'ala wujud dulukah? Bermacam-macam persoalan. Itu pasalnya laisa kamislihi. Ya, baik. Kalau kita ngaji tauhid, kita akan jumpa yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya, aras. Ia memberikan wahyu dari hal perintahnya. Ia memberikan wahyu dari perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang telah terpilih menjadi rasulnya, menjadi pesuruhnya. Wahyu tersebut hanya disampaikan kepada iaitu nabi-nabi dan juga rasulnya. Tidak disampaikan kepada itu kepada yang lain. Seperti mana yang dipaham oleh Gulam Qadiani. Satu ayat tu bahawa Jibril tersalah bagi. Patutnya bagi kepada Gulam Qadiani ke apakah dia punya pahaman. Satu ayat tu. Mustahil. Sebab apa? Malaikat ni lurus bendul. Dia suruh perintah sampai kepada Nabi dan Rasul, akan sampai. Dia takkan bagi lain. Jadi, faham tersebut. Ya. Supaya ia memberi amaran kepada manusia tentang hari pertemuan. Iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing. Kita berjumpa nanti besok di Yaumal Hisab. Dinamakan nanti itu adalah hari kiamat. Ketika itulah kita bertemu. Ya. Yang jelasnya bertemu di situ tidak kenal mengenali antara satu sama lain. Ya. Dengan jelas nyata, tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun daripada keadaan mereka. Tak sembunyi keadaan mereka. Pada saat itu Allah berfirman.
siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat tu? Itu sebabnya menurut orang alim hakikat tauhid dan juga tasawuf, kalau kita tidak kenal di dunia ini, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Kalau kita tak kenal, nescaya kita takkan kenal Allah Ta'ala yang dikatakan menguasai kerajaan pada hari kiamat. Tapi kalau kita kenal bahawa pada hari ini, iaitu dikatakan Allah Ta'ala yang menguasai kerajaan pada hari ini, insya-Allah kita akan kenal Allah Ta'ala yang menguasai kerajaan pada hari kiamat. Fahami baik-baik. Nanti insya-Allah kita akan mengaji tauhid. Ya? Allah sendiri yang menjawab. Dikuasai oleh Allah. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala jawab. Dikuasai oleh Allah yang Maha Esa. Lagi yang mengatasi kuasanya. Lagi yang mengatasi kuasa. Maksudnya keadaan dia yang maha berkuasa. Hanya Allah tak ada. Hanya Allah Ta'ala juga yang menguasai atas tiap-tiap sesuatu. Sebab tidak ada sesuatu pun selain daripada dia yang wujud. Melainkan wujudnya diwujudkan oleh Allah. Maksudnya wujud yang mendatang. Wujud majazi yang mendatang. Dia wujud dengan wujud sebenarnya. Wujud yang hakiki. Wujud yang sebenarnya. Penat kata yang awal. Yang awal. Ya, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain semua. Itu pasalnya Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Langit, bumi, bulan dan semuanya. Atas kehendak dia lah. Dia nak menggantikan kepada yang lain. Itu kehendak dia. Jadi kita sebagai hamba dia kepada Allah, kita yakin dan percaya tiap sesuatu yang berlaku atas kehendak dia. Berlakunya hari kiamat adalah atas kehendak dia. Tetapi bagaimana kita nak percaya atas kehendak dia berlaku sana? Kita mesti percaya sekarang di sini. Atas kehendak Allah. Aku duduk dalam majlis ilmu ini. Itu katakan dalam kehendak Allah. Kehendak Allah. Bukan ada selain daripada kehendak. Melainkan kehendak Allah. Apabila itu aku percaya atas kepada kehendak Allah. Yang keduanya apabila kita percaya pada kehendak Allah, bermaksud kita tu berakhlak. Akhlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kehendak Allah. Boleh katakan kehendak Allah. Akhlak itulah akhlak baginda Rasulullah SAW. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu akhlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak baginda Rasulullah SAW. Dalilnya, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi maknanya sekarang ni, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi jelas terang perkara tersebut. Jadi insya-Allah, setakat ini saja pada malam ini. Penerangan dan penjelasan kita berhubung tentang nama-nama pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan tertasdik pada hati kita. Tertasdik pada hati kita. Tasdik itu maksudnya melekat pada hati kita. Apabila melekat, itulah keyakinan kita. Itulah akidah. Akidah kepercayaan kita. Jalan atau cara kita nak ingat kepada hari kiamat. Setiap amal kebajikan yang kita buat, ya, kita berdiri atas amal kebajikan adalah untuk hari akhirat. Bukan untuk duniawi. Jadi insya-Allah, Allah Ta'ala akan pelihara tentang amal kebajikan kita. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa. Saya minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita ada 15 minit lagi. Puan Nuraini Mokhtar. Ya Ustaz. Ya. Kalau ada jemaah boleh tanya soalan ke Ya, Ustaz? insyaAllah. Memang saya bagi peluang benda tu. Ya. Okey. Jemaah kalau mana-mana yang nak bertanya dengan Ustaz silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa hari yang mizan kan, pertimbangan, Ya. semua makhluk tak terkecuali lah daripada pertimbangan tu kan. Tapi untuk saya imbas kembali, saya ada dengar yang berkenaan dengan ada yang terkecuali daripada perkiraan pertimbangan tu, dan buku dia tidak, buku dia pun tak nampak lah, buku dia memang tak ada. Antaranya orang yang terlibat ialah nombor satu macam orang yang mati syahid, lepas tu yang sakit kanser, mengajar ilmu agama. Adakah betul itu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapannya kita berdasarkan daripada apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi cakap. Orang yang tidak masuk ke dalam Yaumal Hisab, Yaumal Mizan dan melalui titian sirat, maka dia masuk dahulu ke dalam surga. Masuk dulu di dalam surga. Iaitu dikatakan orang ahli tauhid. Ahli tauhid. Jadi ahli tauhid ni apa? Kita bayangkan, gambarkan daripada zaman Nabi Allah Adam AS. Maknanya dia berpegang syariat dia dahulu sajalah. Tak ada syariat yang gambar macam kita sekarang ni. Tapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk dulu. Masuk dulu. Ya. Sampai juga di zaman pada kaum-kaum Nabi Muhammad SAW. Mana ahli tauhid. Masuk. Tu. Kemudian orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan setiap amal kebajikannya itu, ya, maknanya setiap amal kebajikan itu maknanya akan diganti tentang surga. Akan dibalas dengan surga lah. Begitu. Mana kata belum masuk hisab telah masuk. Contohnya orang yang menjaga solat. Menerima waktu sehari semalam. Ya, dia jaga solat dia. Itu orang juga dikatakan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Katakan orang perang, dikatakan itu mati syahid. Itu orang kumpul-kumpulan tersebut. Kemudian itu orang yang masuk dulu ke dalam surga. Dia masuk berbondong-bondong. Panjanglah cerita dia. Kemudian orang mukmin yang juga belum lagi masuk yaumal hisab, yaumal mizan, masuk dulu ke dalam neraka. Orang macam mana? Orang munafik. Orang munafik. Depannya ada agama tetapi belakangnya iaitu tak ada agama. Jadi orang ini dulu juga tanpa hisab masuk ke dalam neraka dulu. Itu dikatakan orang yang masuk ke neraka dulu. Maknanya orang-orang kafir asli ke kafir dah masuk dulu semua sekian semua. Kemudian yang saya cakap ada 3 golongan tadi. Orang yang buat amal ibadat. Satu di antaranya dia dah mendapat balasan di dunia. Itu juga masuk neraka dulu. Itu yang dikatakan masuk neraka dulu semua, yang dikatakan tanpa hisab dan sebagainya. Itulah kumpulan-kumpulan tersebut. Selain daripada itu, semua masuk dalam yauman hisab. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, ada yang saya dengar dia kata macam orang yang sakit kanser kan. Sakit kanser tu pun dia tak dihisap. Terus masuk dalam surga lah macam tu. Betul tak Ustaz? Wallahu a'lam. Jadi apabila disebut asbab dia mati. Jadi asbab dia mati, kita kena lihat sama ada dia tu dikatakan syahid kecilkah, syahid besarkah. Kalau kita melihat, kalau syahid, maknanya katakan perang syahid. Orang ni menegakkan agama. Orang menegakkan agama. Ya, dengan kalimah Allahu Akbar, mati syahid. Katakan tentera kita, askar kita dan sebagainya. Satu, kalau dikatakan orang penyakit kanser, orang dalam sakit. Jadi orang dalam sakit ni juga, dia kata apa juga sakit lah, bukan kanser saja pun. Ya, orang penyakit TB tu pun, orang takut, orang gerun. Ataupun orang kata macam jijik ke apa benda. Tetapi dia juga, tetapi dengan satu syarat. Dia tidak tinggal solat.
tidak tinggal solat. Walaupun dia ada penyakit kanser, tetapi dia tetap juga diingatkan untuk bersolat. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada alim ulama mengatakan orang penyakit kanser dikatakan itu dia tanpa hisap dia masuk surga, wallahu a'lam. Tapi pada pendapat saya, pada pendapat saya, maknanya boleh diambil katakan penyakit penyakit kanser ni Allah Taala azab dia dahulu. Jadi balasannya surga. Tetapi kena ingat iaitu tetap juga seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam lah. Baik, ada apa-apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz cakap yang tak dihisap terus masuk neraka tu ada yang mukmin beramal soleh tu macam ni. Ya. Macam mana Ustaz? Ya, baik. Dikatakan orang yang dikatakan mengambil kemasyhuran duniawi. Maknanya dia beramal dan beribadat, dia dah ambil balasannya di dunia ini. Apa balasan dunia ini? Ada kemasyhuran diri dia. Contohlah, tak payah ambil lah kata, adalah satu orang ustaz. Dia mengajar. Jadi dia mengajar tu, pendek kata, dia inginkan kemasyhuran nama dia. Minta dihebah-hebahkan. Minta di itu, minta di ini. Maknanya segala pengajaran dia tu, pendek kata, memang dah dihebah-hebahkan dah nama dia. Itu balasan duniawi. Jadi balasan ini juga dikatakan, walaupun dia orang alim atau sebagai, menurut hakikat tauhid dan tasawuf, masuk ke neraka. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada itu asatizah dan apa semua, Ustaz Haji Abdullah bercakap begini, wallahu a'lam. Ya, baik. Ada apa-apa lagi? Jadi apa pengajaran kita ini? Pengajaran apa? Ada perasaan kita takut kepada Allah SWT yang memberi pembalasan. Hanya dia sahaja yang memberi pembalasan. Ya, saya baru bertemu dengan satu orang yang dikatakan orang dalam sakit, ya, menghadapi sakaratul maut. Jadi dia menceritakan, ada orang ini datanglah, ada orang ini datanglah, orang yang telah mati-mati, bagi tahu sekian semua. Saya bagi tahu dengan dia, satu, yang datang menjemput aku hanya Allah. Lain aku tak nak terima. Ya, apa-apa pun datang, saya bagi tahu dengan dia. Yang keduanya, putuskan hubungan dengan duniawi. Putuskan hubungan duniawi, maknanya aku hanya berhubung tentang ukhrawi. Dunia apa? Tentang anak-anak dan isteri. Putus. Tentang harta benda, tentang pangkat darjat, semua. Jadi apa nak hubungkan? Hubungkan dengan ukhrawi. Jadi bagi tahu tentang anak-anak dan isteri. Sampai waktu, ingatkan aku tentang solat. Maknanya dia kata, bersihkan diri aku. Ya, dan tempatkan aku yang sentiasa dalam wangi-wangi. Wangi-wangi. Aku nak para malaikat yang suka tentang wangi-wangi. Jadi kalau aku pergi, kalau aku mati, pendek kata, pada dihadiri oleh para malaikat. Banyak lagi sebenarnya ceramah keadaan tersebut. Sebab apa? Tujuannya, aku nak mati dalam mengingati Allah. Semasa aku hidup ini, aku sentiasa ingat kepada Allah. Aku nak mati, nak bertemu dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi? Malam ni ada kelas lain ke? Pukul 9 suku tu? Tak ada Ustaz. Oh, tak ada. Malam ni tak ada kelas isyak. Kelas maghrib saja. Ya. Bolehlah kalau jemaah nak tanya-tanya soalan, insya-Allah kalau Ustaz tak ada apa-apa. Silakan jemaah ada yang nak bertanya soalan lagi. Tujuan kita bertanya untuk mengukuhkan kepercayaan, keyakinan kita. Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak mengukuh dia? Satu, kita kenal pada diri kita. Aku tak ada daya dan upaya. Melainkan daya upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Allah Taala akan beri kita
kekuatan iman dan amal. Wallahu a'lam. Terima kasih Atuk ya. Terima kasih Atuk. Sama-sama Aidin. Tu cucu saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, Ya, kan saya kata saya buat jahat pada seseorang, ya, lepas tu orang tu maafkan saya, ya. adakah saya tak akan di soal siasat lah. Apa ni? Diadili di Diadili. akhirat nanti. Di akhirat. Oh, Terima kasih. baik. Itu satu persoalan yang baik dan itu juga menjadikan satu daripada pengajaran kepada kita. Apabila seseorang telah memaafkan, dia memaafkan kita tu sama ada dengan dia dengan telus ke atau tidak ke, itu dia dengan Allah SWT. Tapi kita dah minta maaf, aku dah lama dah maafkan kau dah. Mana kata, insya Allah. Sebab itu taubat. Maaf bermaaf-maafan. Dia termasuk dalam itu kumpulan taubat. Jadi insya Allah, makna suratan amal dalam taubat tu dia dah bersih dah. Dah bersih, insya Allah. Ya, makna kata orang dah maafkan kita dah. Tu, makna kata dia tak timbul lagi perkara tersebut, dia maafkan tak maafkan sudah. Tapi kita dah minta maaf dekat dia. Itu satu. Jadi kalau dia memaafkan, lagi jelas dan terang. Insya Allah, ya, akan padam. Baik. Kalau dia maafkan saya sebab dia baik, tapi Ya. sebab ni saya ni jahat, saya tak minta ampun pada Allah, kiranya diadili juga ke tak? Sama ada kita tu jahat ataupun tidak. Apabila kita berbuat kejahatan kepada orang yang baik, dan kejahatan tersebut, kalau kita tidak memohon maaf dengan dia, itu sebab itu akan diadili. Ya, dia baik, kita buat pula tak baik dengan dia. Itu akan diadili. Kenapa kamu buat macam tu pula? Itu contohnya lah. Mereka kata itu akan diadili. Jadi, apa pengajaran yang kita dapat di sini? Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita tu tentulah menjadi baik. Taklah makna kita tu akan bertambah jadi tak baik. Jadi begitulah, dunia ini dah merupakan hari Yaumal Hisab. Kita dah hisab-hisab dulu dah perkara tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pandang saja Azira Azizi ni, terus dia bercakap. Ya, terus. Okey. Ya. Ustaz macam ni, saya macam adalah berkawan dengan kawan saya ni dah lama dari kecil. Ya. Lepas tu ni adalah setahun lepas, 2 tahun lepas, adalah perkataan dia yang selalu buat saya kecil hati. Memang saya sedih sangat apa yang dicakapkan pada saya. Ya. Lepas tu Ustaz, dia dah minta maaf dengan saya atas keterlanjuran dia tu. Ya. Saya memang maafkan dia Ustaz. Cumanya hati saya tu terasa macam kecil lagi. Saya macam tak boleh nak berjumpa dia. Saya rasa kalau saya jumpa dia mesti saya nangis lah kan. Ya, Saya tak sangka apa yang dia cakap kepada saya tu. Ya. Cuma adakah saya dikira macam dendam ke apa? Saya tak dendam Ustaz. Saya memang maafkan dia. Cuma itulah saya rasa macam terasa macam sedih perkataan dia tu pada saya. Ya. Baik. Adakah saya berdosa tak Ustaz kalau saya tak ada. Dia tu beginilah. Dia umpama luka. Luka. Jadi luka tu dah sembuh. Dia dah sembuh. Kemudian apa yang tinggal? Tentu yang tinggal tu dia punya bekas luka tersebut. Jadi dia nak padam terus, susahlah. Memang susah. Ya, tapi walaupun dia ada tanda-tanda tersebut, bukan bermaksud tanda tersebut sebagai tanda aku tidak ikhlas memaafkan dia. Bukan begitu. Faham hakikat tauhid dan tasawuf tak macam itu. Sebab itu sebagai tanda bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi
jalan dia bagaimana dikatakan kita selalu balik berjumpa berbaik dengan dia insya-Allah lama kelamaan. Satu. Yang keduanya, jalan atau cara kita kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan af'al dia, mentauhidkan perbuatan Allah. Sebab tidak bergerak sesuatu itu tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menyakiti hati kita itu, jadi kita tu tentu sekali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala menyakiti hati kita. Jadi apabila kita pandang pada segi tauhid, maknanya Allah Taala sedang menguji kewibiawaan aku sebagai orang baik. Jadi kalau macam itu satu ujian cubaan daripada Allah SWT, aku redolah. Aku redolah ya Allah. Jadi aku tak nampak kawan tu yang punya perbuatan. Aku nampak Allah Taala yang punya perbuatan. Itu yang kedua. Jadi lama kelamaan tu insya-Allah akan jadi baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Ada tak? Boleh Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya lagi? Boleh, insya-Allah saya tak ada apa-apa. Okay. Saya nak lupa tanya, misal kata masa kita susah, kita ada berhutang dengan seseorang kan, misal kata hutang berniaga. Tapi belum sempat kita bayar, dia dah meninggal. Tapi bila masa kita senang, kita ada duit, kita bayar duit tu dengan niat kita sedekahkan atas nama dia. Tapi bila tiba masa hisap tu, adalah pahala sampai kat dia kan. Sebab yang kita niat untuk dia. Adakah kita masih diseksa lagi besok? Baik. Berhubung tentang hutang piutang. Ya, hutang piutang, orang yang kita tempat berhutang telah meninggal dunia. Kemudian kita dah ada kemampuan untuk berbayar hutang. Saya ambil di dalam sudut lain. Berlaku peristiwa, satu orang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau nak dikira dosa aku ini tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Itu tauhid dia. Dia percaya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak cerita apa dosa dia. Adakah jalan atau cara aku nak bertobat dengan Allah SWT? Jadi Nabi terus berkata, adakah ayahmu masih hidup? Dia kata, ayahku telah meninggal dunia. Adakah ibumu masih hidup? Dia kata, ibuku telah meninggal dunia. Adakah ibu sebelah ibumu masih hidup? Maknanya adik-beradik mak masih hidup. Dia kata masih hidup. Pergilah kamu berkhidmat kepadanya. Jadi berdasarkan daripada sini, kalau tempat kita berhutang, dia dah meninggal, tentu dia ada waris dia. Jadi kita bayar kepada waris dia. Waris ini siapa? Pada suami dia kah? Atau kepada isteri dia kah? Atau pada anak-anak dia kah? Atau siapakah? Ya, jadi kita bayar sekian banyak semua. Itu yang katakan jalan ataupun cara, barulah dikatakan kita bersih. Tapi kalau dikatakan kita tu bersedekah saja untuk dia, memang sedekah tu pun sampai. Tetapi nak membayar hutang tersebut. Jadi hutang tu tentu kita akan bertemu waris. Satu. Kedua, tak kala kita nak mati tu, tak kala kita mati, waris yang tinggal selepas bersembahyang, selalunya lah khutbah selepas mati tu, orang bercakap, dia bagi tahu semua jemaah, jika didapati ayahku atau ibuku berhutang, maka berjumpalah dengan aku. Maka dia kata apa? Itu berjumpa dengan dia untuk tujuan apa? Nak membayar hutang tersebut. Tapi selalunya kita tu mengikhlaskan. Sebulan ni berhutang dengan dia, aku ikhlaskan. Habis cerita.
Jadi tak payah nak berhubung keluarga dia, nak hutang-hutang. Tu pasal tak ada timbul semua-semua. Jadi berdasarkan daripada perkara tersebut, alim ulama tu dia amat takut perkara tersebut. Jadi di mana tempat kita bayar hutang? Kepada ahli waris dia, keluarga dia. Wallahualam. Kalau tak jumpa waris dia macam mana Ustaz? Kalau tak jumpa waris dia, itu yang saya cakapkan tadi itu dalam satu lagi pula cerita apa dia kata tentang sahabat ibumu, sahabat karib ibumu. Jadi banyak kata dulu mak kita ada kawan sahabat dia. Jadi pergilah kamu berkhidmat kepada dia. Jadi sahabat tempat kita berhutang, orang karib dia tu. Tapi kalau misal kata dia tak terima semua, itu katanya sepulang punya hal. Itu memang. Jadi itu apabila dah berlaku seperti itu semua, itu baru kita buat katakan khidmat kita kepada arwah. Khidmat kita kepada arwah. Wallahu a'lam lah. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ini kita cerita Yaumal Hisab. Memanglah siapa yang kemukakan soalan ini tentu betul lah tadi berasa macam gerun, takut. Apabila masuk dalam Yaumal Hisab, ya Allah, hai, aku ada dosa ni, aku ada ini, aku ni. Itu maknanya memberi kesan. Memberi kesan. Jadi nak bertanya tu, insya-Allah saya akan beri. Tanya jalan atau cara-cara dia tu. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada lagi tak soalan? Silakan ambil peluang. Malam ni kita tak ada kuliah Isyak. Boleh je tanya Ustaz. Mudah-mudahan kita menjadi satu ketenangan kita. Tenang. Jadi tenang ni. Betul. Bila dah tanya soalan dah dapat jawapan, tenanglah. Tenanglah kita. Lepaslah masalah tu. Betul. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Dosa-dosa kita pada orang yang dah meninggal, Ustaz? Dosa-dosa kita kepada orang yang telah meninggal. Mana umum lah. Jadi maksud dia bertobat lah. Bertobat. Dia salah satu kunci dia tu, kunci tu bertobat. Bahawa bertobat ni pula menurut hakikat tauhid dan tasawuf, ya. Kalau aku nak ingat dosa aku kepada sepulan, aku pun dah lupa. Dah lupa dah. Ya dah, apa dosa aku? Jadi dosa sepulan siapa? Dengan ibu bapa kita. Itu sendiri pun dah lupa dah. Nak katakan dosa dengan sesiapa sekalipun. Namun dalam kita lupa ada yang ingat. Ada yang kita ingat. Jadi menurut alim ulama kata, kita menghadirkan itu kesalahan-kesalahan, kesilapan kita tu. Hadir ni apa? Aku terbayang di hadapan aku. Aku bersalah dengan sepulan-sepulan. Sepulan-sepulan pun dah meninggal dah. Semua-semua dah. Jadi baru ada perasaan insaf. Insaf. Mana insaf itu timbul pada segi kita tu nak bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat apa? Yang pertama sekali, kita mengucapkan astaghfirullah. Dengan rasa penyesalan. Jadi penyesalan apa? Aku takkan buat lagi perkara ni pada orang-orang lain. Penyesalan. Jadi bila katakan datang dia katakan satu penyesalan, aku tak mengulanginya lagi. Itulah orang yang menyesal. Dan teruslah aku berhenti pada perbuatan dan aku terus melupakan akan perbuatan tersebut. Perbuatan maksiat yang nak buat, aku lupa terus. Tak ada. Aku hanya nak buat perkara yang baik. Itu dia katakan orang betul-betul bertobat nasuha. Wallahualam. Baik, ada apa pertanyaan? Ada lagi tak soalan? Oh tak ada, kita tutup lah Ustaz ya? Ya. Okey sana, kita tutup. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Moga segala ilmu yang disampaikan diberi Allah kefahaman akan ilmu tauhid ini. Moga segala ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang manfaat dan boleh disebarkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah yang istiqamah hadir dalam majlis ilmu kita ini.
Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah subuh besok pagi Ustaz. Ya, ya. Okey, besok pagi pada pukul 6.45 pagi kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan Yasin, doa dan terjemahan daripada kitab Hikam Jawi. Dengan itu bagi penutup majlis saya mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak buat hebahkan juga sikit. Besok ada kelas duha di Masjid Taufiqiyah Felda Soeharto, ya, pada pukul 9 pagi. Sana pun saya dah mulakan pada minggu yang lepas. Jadi tiap-tiap hari Isnin. Jadi esok pada kali yang kedua. Jadi kitab yang saya bawa tu kitab Tauhid, ya, sifat 20 pengenalan asas daripada Ustaz Mahathir Haji Jun. Jadi insya-Allah. Jadi kalau sesiapa yang lalu ke apa ke nak pergi meramai-ramai kata orang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin as-syukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.